Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan malam ni, saya nak kongsikan dengan anda lebih kurang adalah 4 kisah seram yang kita nak ketengahkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Fiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, aku just nak beritahu yang aku ni kemalangan jalan raya pada Jumaat minggu lepas. Kes langgar lari Fiz. Kecederaan dekat kaki, kepala, muka dan juga kecederaan sedikit di bahagian dalam, di bahagian otak sebelah kiri aku ni sebenarnya. Jadi semalam polis dah beritahu, dah dapat dah siapa driver kereta tu, Alhamdulillah. Jadi Fid, dia ringkaskan cerita, wife aku ni pergilah ke hospital bila dia dapat tahu aku dimasukkan ke dalam ICU dalam keadaan pingsan dan juga berlumuran darah. Dan masa aku tersedar tu, aku dah dikelilingi oleh adik-beradik dan juga isteri aku yang dah lebam biji mata dia ni. Kan? Bukan lebam kena tumbuk bis. Lebam sebabkan menangis. Bengkak-bengkak muka dia ni. Jadi isteri aku pun uruskanlah untuk masukkan aku ke ward kelas kedua. Dan aku ni ditempatkan dengan 3 orang lagi pesakit yang masing-masing ada masalah dalam kepala macam aku ni. Okay? Jadi masa tu aku ingatkan akulah yang paling teruk sekali bis. Jadi aku pun borak-borak lah dengan dorang. Sesi perkenalan lah dengan dorang sebenarnya, kan? Aku pun borak lah, kau ni umur berapa masuk sini? Saya 16 tahun bang. Muda-muda lagi kau dah kena masuk sini Masa tu Fiz, aku rasa macam agak heran tau. Sebab apa? Muda-muda lagi dah ada sakit, orang kata penyakit kronik macam ni. Remaja tu, dia ada ketumbuhan dekat dalam kepala dia. Dan baru 2 hari selesai pembedahan pertama dan sedang menanti prosedur untuk pembedahan kedua untuk memasang tube. Jadi pada waktu tu aku berkenalan lah seorang demi seorang. Yang lagi seorang ni Fiz, budak lagi seorang ni dia macam agak selenga sikit. Sebab masih di bawah pengaruh bius, kan? Jadi dia, kepala otak dia macam biol sikit. Baru selesai menjalani pembedahan dekat kepala, sebabnya tengkorak dia tu retak akibat kemalangan. Jadi pada waktu tu aku berkenalan lah pula dengan pesakit yang berada dekat depan katil aku. Jadi aku macam, macam biasa tengok lah muka awak ni. Muka macam muka imam dekat surau sekian-sekian. Ke memang betul awak imam kat situ? Jawapan yang tepat daripada seorang yang sepatutnya hilang ingatan, anda pasti ke anda sakit? Laki tu jawab macam tu tau. Aku cakap, apa hal jawapan dia ni macam luar pada kotak ni? Dia siap cakap lagi, jawapan yang tepat dari seseorang yang sepatutnya hilang ingatan. Anda pasti ke yang anda sakit? Aku macam agak blur juga dengan jawapan budak ni. Oh ya habis, dia ni adalah lelaki yang duduk dekat sebelah taman perumahan aku. Muka dia memang familiar habis lah. Dan imam tu sebenarnya dia ada ketumbuhan dekat dalam kepala dan sedang juga menanti prosedur untuk pembedahan mengeluarkan ketumbuhan tersebut. Jadi semua yang berada dekat dalam ward ni memang orang kata ada something dekat dalam kepala diorang lah. Kan? Tak tengkorak retak, ada ketumbuhan dan sebagainya. Aku je yang cedera dalaman. Diorang ni lagi kronik daripada aku.
Tapi luka-luka dekat kepala, kat muka, nampak macam aku ni yang lebih teruk daripada diorang lah. Jadi Fiz, lepas sesi pengenalan dah settle, dah tamat, masing-masing pun buat hal sendiri. Dan pada waktu tu jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 10 malam. Jadi imam tu mengaji dekat katil dia. Remaja tadi tu, dia dengan kawan dia duk layan TikTok dengan volume yang agak kuat. Yang budak selenga tidur. Dah berdengkur Fiz. Jadi pada waktu tu aku macam, happening juga ward ni kan. Tak adalah rasa sunyi sangat. Dan wife pun berbisik dengan aku benda yang sama. Dia kata macam, yalah, ward ni macam tak sunyi. Aku anggukkan aja. Jadi pada waktu tu Fiz, wife aku urut-urutkan kaki aku, dia urutkan bahu aku, sampailah aku terlelap. Jadi pada waktu tu dalam lena tu aku tersedar. Aku tengok wife aku masih belum tidur. Bulat je mata dia ni. Jadi aku pun tanyalah dekat wife aku, sayang, kenapa tak tidur lagi ni? Dan wife aku cakap dia rasa dia lenguh kaki dia. Mana taknya Fiz, daripada siang ke hulu ke hilir gelabahkan diri untuk aku. Dan secara tiba-tiba wife aku berbisik dengan aku, Abang, saya nak cakap satu hal ni bang. Lepas saya cakap ni, abang jangan pandang kat situ tau. Jadi aku pun tanya dekat balik, nak cakap apa ni? Abang, dekat bawah katil budak yang tengah main TikTok tadi tu, dekat bawah dia tu ada pocong tengah baring. Abang jangan pandang. Dia kejap ada, kejap tak ada. Kadang-kadang dia warna hitam, kadang-kadang dia warna putih. Jadi pada waktu tu Fiz, aku gunakan kamera telefon untuk lihat ke arah tu tau. Memang tak nampak apa-apa dekat bawah katil. Aku mengiring ke arah katil remaja tadi tu pun masih tak ada apa-apa dekat bawah katil. Jadi aku macam pelik. Aku tidur balik. Dan tak lama lepas tu aku terjaga. Aku tak ingat pukul berapa aku terjaga. Dan aku sempat snap gambar dekat bawah katil remaja tu. Dan bila aku toleh dekat wife aku dah tidur. Dan pada waktu tu Fiz, aku nak pergi ke toilet tau. Aku pernah bangun, aku nak ke toilet. Rupa-rupanya aku punya kencing ni dah bercampur darah. Aku macam aduh, luka dalam perut pula ke? Dan aku pergi ke toilet, aku kencing dan sebagainya. Dan aku kembali balik. Aku kembali ke katil dan aku pun tidur sampai pagi. Jadi pada waktu siang tu, aku jalani MRI dan juga CT scan untuk kali yang kedua. Keputusan tetap sama Fiz. Ada pendarahan minor dekat otak sebelah kiri. Jadi pada malam yang kedua, wife aku beritahu aku yang pocong tu masih ada seawal jam 9 malam. Puas aku tengok dekat bawah katil budak ni Fiz. Aku tak nampak apa-apa pun. Dan yang ni pula adalah kisah daripada wife aku, daripada sudut pandangan dia Fiz. Dia cakap malam kedua tu dia terjaga lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Dan dia tertengok dekat bawah katil remaja tu. Dan pocong tu masih ada dekat situ, mendiamkan diri sambil memandang aja isteri aku. Jadi isteri aku pun tengok je lah pocong ni. Tengok seolah-olah macam mata bertentang mata macam tu. Dan isteri aku berkata-kata dengan nada yang sangat-sangat perlahan, bilalah kau nak belah ni? Dan isteri aku perasan Fiz, yang temankan remaja tadi tu bangun bila dia mengiring ke bawah katil. Dan peneman dia tu terus bangun dan juga mundar-mandir dekat dalam wad. Jadi bila isteri aku nampak peneman remaja tu duk mundar-mandir dalam wad ni, isteri aku dah tahu dah. Mungkin budak tu pun dah ternampak pocong dekat bawah katil tu. Dan peneman tu berjalan ke arah katil aku. Dan dia pun melihat ke arah kita orang di ruang hijau tirai yang sedikit terbuka ni. Jadi menurut pada kata wife aku ni, peneman remaja tu,
Dia seolah-olah macam nak bercakapkan sesuatu ataupun nak bagi tu sesuatu dekat wife aku. Tapi mungkin disebabkan dia sedar yang wife aku ni dah tentu bini orang, dan risau kalau kok kena marah dengan aku ke apa ke, mungkin dia tak berani nak cakap. Tapi isteri aku sempat bagi isyarat angguk kepada peneman tu. Bagi tahu, macam orang kata, macam bagi signal bahawa isteri aku pun nampak juga pocong tu. Dan bila peneman tu nampak isteri aku bagi isyarat yang macam tu, dia pun baliklah semula ke katil remaja tadi tu. Baring semula dengan kedudukan yang bertukar posisi pula. Sampai ke subuh baru nak hilang Fiz benda tu. Sampai ke subuh baru nak hilang. Jadi pada malam yang ketiga pula, aku tidur dengan telefon dekat tangan aku dalam mode orang kata kamera on standby. Aku nak snap gambar pocong ni. Aku tak tahu kenapa aku nak snap sangat gambar dia ni. Aircon tu bilik sejuk Fiz, kan? Aku selubung, selimut sampai tutup kepala. Dan baru je aku selubung lebih kurang dalam 5 minit macam tu, selimut aku ni kena tarik sampai ke paras perut. Tapi bila aku buka mata, aku tengok wife aku tengah tidur. Lepas tu aku pun kejut wife aku. Sayang, awak tadi ada tarik-tarik selimut abang ke? Abang mana ada bang? Tak ada. Kan saya tidur ni kan. Bila abang kena? Ni baru je ni tak sampai 3 minit lagi ni. Abang ingatkan saya nak usik-usik abang, kan? Itu yang abang tanya. Dan tak lama lepas tu, wife aku pun muncungkan mulut dia ke arah bawah katil remaja tu. Macam tu. Dia punya kerja lah tu bang. Ada lagi tu. Dia marah lah kot abang nak ambil gambar dia. Jadi pada waktu tu Fiz, aku pun terus snap beberapa gambar dekat arah katil bawah katil remaja tu. Dan aku pun tidur balik seolah-olah macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dan selimut tu aku memang pegang kuat-kuat. Aku pegang kemas masa tu. Dan pada waktu subuh, masa aku terjaga, aku tengok balik semua gambar-gambar yang aku snap ni. Tak ada apa-apa Fiz. Tak ada apa-apa. Dan tak semena-mena ada satu suara datang dekat aku. Relax. Dia tak berani nak kacau sebab imam tu dah ada baca Quran. Imam tu pun dah tahu agaknya kan apa benda yang dah ada dekat dalam ward ni. Saya pun ada juga baca-baca kan. Rupa-rupanya suara wife aku, kan? Dia yang meredakan kegelisahan aku ni. Sebelum subuh hari keempat, aku tanya wife aku. Wife aku cakap pocong tu masih ada lagi baring kat bawah katil remaja tu. Dan pocong tu akan ada kat situ pada waktu malam, 9 malam ke atas. Dan pocong tu seolah-olah macam tak nak tinggalkan tempat tu tau. Jadi Fiz, mungkin lah aku rumuskan yang mungkin ward ni mungkin tempat asal dia kot. Atau dulu ada orang mati kat ward tu ke, kan? Jadi masa aku nak pergi toilet, masa aku keluar nak pergi toilet tu, aku perasan yang remaja tu dah tak ada dekat katil dia. Jadi aku pun tanyalah dekat Pak Imam, Assalamualaikum Imam, ni budak ni mana pergi man? Lari ward ke apa? Masa tu aku tanya dekat Pak Imam, kan? Sebab apa? Sebab hari sebelumnya tu ada kes pesakit lari daripada ward, kan? Lepas tu Imam tu pun jawab, dia pukul 4 tadi nurse dah kutip bawa pergi MRI. Rasanya dah ready lah kau nak pasang tube dekat leher dia tu. Aku pun macam terkejut juga. Kalau dia kata pukul 4 nurse dah bawa dia pergi ke MRI, siapa pula yang aku nampak baring-baring dekat atas katil dia pukul 5 pagi tu? Okeylah. Aku pergi toilet, aku kencing, aku tengok urin aku pun dah clear, dah tak ada lagi bercampur darah. Ujian CT scan aku pun tak dapat lagi kesan mana-mana lagi yang betul bahagian tubuh aku yang ada kecederaan dalaman. Jadi aku dibenarkan balik Fiz, kan? Jadi pada waktu tu juga aku ni dibekalkan dengan ubat sawan, kerana risiko aku nak kena sawan tu masih ada sebab ada darah beku dekat dalam kepala.
Jadi aku just harap-harap sangat lah. Tak adalah kau kata tiba-tiba kena sawan. Jadi setelah barang-barang semua dah dikemas, aku dah bersedia untuk balik. Dan tak lupa jugalah aku bersalaman dengan semua penghuni ward kat situ. Jadi aku pun pergilah bayar bil hospital. Selepas dengan subsidi, lebih kurang dalam RM2,000 lah lebih kurang. Kalau tidak mungkin dah cecah RM3,000 agaknya. Jadi pada waktu tu ipar aku pun datanglah jemput kita orang balik ke rumah. Jadi bila kita orang dekat dalam kereta, wife mengaji. Jadi aku pun tegurlah dekat wife aku, sayang, kalau ia pun nak mengaji, tunggulah sampai rumah dulu. Dan wife aku pula cakap ke abang, kalau dah sampai rumah abang, dah terlambat dah bang. Saya takut pocong tu ikut kita balik je. Bila wife aku cakap macam tu, meremang bulu roma aku masa tu bis. Jadi bila dah sampai je dekat rumah, wife aku lead tau. Wife aku lead. Dia bacakan sesuatu, ada baca-baca sesuatu dekat depan pintu. Maklumlah dah 5 hari tinggalkan rumah disebabkan jagakan aku kat ward. Lepas tu aku pun tanya dekat wife aku, sayang, anak-anak mana sayang? Sunyi je. Oh, tak ada, anak-anak kat rumah jiran. Jiran tolong jagakan 5 hari. Oh, okey. Lepas ni ada nak pergi ke kedai ke, nak beli apa-apa, beras ke ayam ke, bagilah kat jiran tu sikit tanda terima kasih. Aku bagi cadangan macam tu kat wife aku lah, dan wife aku pun setuju. Jadi Fiz, dah 2 hari tak ada apa-apa benda yang pelik yang terjadi dekat rumah aku. Okay, Alhamdulillah. Aku nak ambil kesempatan ni juga, aku nak bagikan satu ucapan pada isteri aku. Kepada isteri aku yang tercinta, terima kasih banyak-banyak sebab jaga saya dekat dalam ward selama 5 hari. Sampaikan awak cek satu-satu makanan yang bakal masuk dekat dalam perut saya. Dan awak pastikan uniform ward saya setiap hari ditukar. Awak ni bagaikan malaikat penjaga saya ni. Teliti sungguh. Terima kasih banyak-banyak dengan segala pengorbanan awak. Saya amat-amat hargainya. Okey bis, dekat sini aku ada bagi kat kau. Aku ada bagi kat kau gambar pocong yang aku snap. Kan? Tapi tak tahulah kalau korang boleh nampak ke tak. Tapi inilah gambar dia bis. Okey guys, ready? Inilah gambar yang diberikan oleh penulis kita berkenaan dengan pocong bawah katil. Siapa nampak? Saya dah nampak pocong tu. Tapi siapa nampak? Siapa nampak pocong tu? Okay, siapa nampak pocong tu? Mungkin saya boleh boleh bulatkan dekat mana kawasan pocong pula dah, di mana pocong tu berada. Okay, sekejap dia berada dekat sini. Okey, kejap lagi saya akan sharekan dengan anda. Okey, kat mana pocong tu berada? Okey, kejap bagi saya save dulu gambar ni. Macam mana saya nak save? Okey, kejap. Kau dah bunyi dah. Biasalah buat kerja macam ni. Okey, pocong 3. Right. Okey, pocong tu dia berada dekat situ. Kan. Besarlah pula gambar kau ni. Sekejap bagi saya kecilkan sikit. Kalau anda perasan lah ini gambar pocong tu. Kalau betul lah, kalau itulah yang saya nampak itu gambar dia. Betul-betul dekat bawah katil. Itu bahagian kepala dia. Okey, kalau macam gambar yang sebelum ni, dia di tempat lain. Dia memang dekat situ tapi tak berapa nak nampak sangat lah. Kan? Sekejap saya. Okey, sebelum ni dia kat situ. Alamak. Kan? Sebelum ni
Dan ini adalah gambar sebelum. Okay, bila saya bulatkan, itulah dia. Nampak tak? Nampak ke tak nampak ni? Nampak tak nampak tu bad lah Okay, situ. Itu dia. Pocong. Seram Apa pendapat anda bila anda duduk dekat hospital, tengah sakit kan, lagi-lagi kalau hospital yang ada 2-3 orang dalam satu ward kan, satu dom, bukan dom lah, satu bilik tu. Itu dekat bawah katil tu awak nampak ada satu benda kat bawah katil kan. Tapi awak tengah sakit ni, tapi awak tak boleh buat apa-apa melainkan just melayankan benda tu je. Macam mana perasaan anda kan? Okey dah, itu kisah pertama yang dikongsikan oleh Romi Romi Carpenter dengan kisah dia berjudul Pocong Bawah Katil Hospital. Seram. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Lily. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Abang Hafiz dan juga kepada semua penonton dan juga pendengar The Segment Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Lily dan saya berasal daripada Pulau Pinang. Jadi bang, saya ada satu pengalaman yang menyeramkan untuk dikongsikan bersama. Dan cerita ni berlaku sekitar tahun 2014 dekat rumah sewa lama yang juga terletaknya di Penang. Sekarang dah hampir 10 tahun lah saya dah berpindah keluar daripada rumah tersebut. Jadi bang, nak bagikan gambaran yang lebih jelas, rumah tu merupakan rumah 2 tingkat yang dipecahkan menjadi 3 buah pintu rumah. Sebuah rumah dekat atas dan 2 lagi dekat bahagian bawah. Dan saya sekeluarga tinggalnya di rumah bawah lah. Manakala rumah atas asalnya ada penyewa. Dan hampir bertahun juga mereka menyewa dekat atas. Tapi tak ada pula benda-benda pelik yang berlaku dengan orang. Tapi bang, kejadian seram ni mula berlaku apabila penyewa rumah atas keluar dan rumah tu dah jadi kosong. Gangguan pun mula muncul. Pada waktu malam, sekitar lebih kurang dalam pukul 12.30 malam macam tu, saya kerap mendengar seperti ada orang membaling pasir dekat atas bumbung rumah. Yang peliknya, apabila terdengar bunyi desiran pasir tu, dia akan disertakan pula dengan titisan air hujan. Dan bunyi tu hanya sekali lalu tau, kan? Dan bertambah misteri pula, tak ada pun hujan sebenarnya kat luar tu. Bunyian lain tak ada. Ada. Selalu terdengar bunyi seakan jatuh daripada tingkat atas turun ke bawah, kan? Kergup jatuh. Dan yang paling menyeramkan bang, kadang-kadang terdengar seakan bunyi budak-budak tengah berlari dan juga ketawa. Ada pada sekali tu, atuk saudara pernah bermalam dekat rumah dan katanya dekat sekeliling rumah saya ni seperti ada sesuatu yang suka sangat menyinggah. Dan bukan kita orang je yang pernah mengalami benda ni. Jiran pun pernah juga bang. Ada satu jiran ni yang menyewa berhampiran dengan rumah saya pun pernah juga berkongsikan pengalaman dia apabila dia melihat kelibat yang berada dekat luar rumah. Kelibat apa? Siapa lagi kalau bukan Kak Pontianak kita? Dia nampak Kak Pontianak ni berdiri dekat sudut dapur seolah-olah memerhatikan jiran saya. Yang saya ni pula saya tak pernah nampak kelibat lah. Lebih daripada, orang kata lebih kepada gangguan luar je. Okey bang, berbalik pada hari kejadian. Beberapa hari tu hujan memang lebat tau. Banyak baju yang tak kering. Nak hantar ke dobi, kos pula kan. Makan kos. Nak gantung dekat dalam rumah, ampaian pula tak cukup. Jadi pada waktu tu saya dengan kakak saya ambil keputusan
untuk jemur pakaian lembap tu dekat rumah atas dengan rumah yang kosong tu, kan? Sebab apa? Kunci rumah atas ada dengan mak saya. Jadi untuk pengetahuan Abang Hafiz, sewaktu kita orang naik ke atas yang kita orang berdua ni buka pintu rumah atas, keadaan rumah atas ni macam banyak barang yang dah rosak tau. Lampu tak fungsi. Dia punya bahagian siling ada yang terkopak, ada yang tertanggal. Dan memang nampak suram lah rumah ni. Apatah lagi dengan keadaan yang kotor, berhabuk. Jadi kita orang pun masuk dekat dalam tu. Jadi saya dengan kakak saya, kita orang jemur pakaian dekat situ, kita orang pun turun balik ke bawah. Nak dijadikan cerita, separuh hari berlalu, tapi saya dengan kakak saya boleh terlupa pula pasal katil, pasal kain yang dijemur dekat tingkat atas. Kita orang boleh terlupa. Lebih kurang dalam pukul 10 malam macam tu baru teringat bang. Jadi pada waktu tu saya pun ajaklah kakak saya naik ke atas. Jadi Abang Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen, anda semua boleh bayangkan tak rumah yang keadaannya gelap. Kita orang ni hanya ditepani dengan lampu suluh daripada telefon semasa naik ke atas. Dan masa kita orang dah masuk ke dalam rumah, kerja saya adalah menyuluh lampu. Suluh kan. Dan kakak saya ni pula yang mengutip pakaian untuk diletakkan dekat dalam bakul. Tengah-tengah suluh, kakak tengah-tengah kutip pakaian ni, secara tiba-tiba perasaan seram dan bulu roma naik secara tiba-tiba. Sambil menyuluh lampu ke arah kakak, saya mula toleh ke semua arah secara perlahan-lahan. Toleh kiri. Tangan tengah suluh kakak ni, tapi mata saya toleh ke kiri, toleh ke kanan. Tak ada apa-apa. Tapi bila saya pandang balik semula ke arah kakak, mata saya ni tertangkap sesuatu seakan-akan ada yang sedang memati. Kan? Bila pandang balik kakak rasa macam ada benda yang tengah memati kita orang ni. Saya pandang ke atas. Bila saya pandang ke atas, Allahu Akbar. Saya terus ajak kakak saya lagi turun ke bawah. Tinggalkan semua pakaian bakul semua tu, tinggalkan. Jadi bila saya tarik tangan kakak saya, bila saya turun ke bawah, kakak saya tanya, kenapa dek? Kau ni kenapa dek? Dan saya tak mampu nak ceritakan apa-apa pun dengan dia. Sebab apa? Apa yang saya nampak pada malam tu bang, si kakak cantik, si Pontianak ni dalam keadaan mencangkung di atas siling, sedang memerhatikan kami mengangkat kain baju. Dengan rambutnya yang panjang, mata dia yang merah, dengan pakaian putih lusuh. Memang saya tak dapat nak lupakan langsung. Memang tak boleh. Jadi saya pun nak ceritakan semula kepada kakak pun saya tak ada kekuatan bang. Pertama kali masa tu saya nampak Pontianak, dan perasaan takut tu melekat sampai sekarang. Cerita tu tak habis macam tu je bang. Masa waktu tidur, pada waktu tu, masa waktu tidur, saya dihempap sesuatu menjadikan saya sangat-sangat sukar untuk bernafas. Namun dalam keadaan yang sama, pada ketika tu saya bermimpi kalau tak silap saya diganggu oleh Pontianak yang sama. Saya diganggu oleh Pontianak yang sama seperti apa yang saya nampak dia dekat rumah atas. Bacaan ayat kursi saya cuba saya lontarkan dalam keadaan yang tergetah-getah. Itu antara pengalaman saya lah bang. Memang risau, memang takut pada waktu tu. Jadi bila saya dah baca ayat kursi, tergetah-getah apa semua, badan saya ni digoncang oleh Pontianak tersebut. Dia goncangkan badan saya. Dalam masa yang sama, dia ketawakan saya.
mengecewakan saya bang. Dalam masa yang sama saya cuba melawan. Dan saya terdengar ada satu suara halus panggil saya. Lily, 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 Lily. Tapi saya masih tak berdaya. Masih. Tapi lepas saya dah terdengar bunyi azan, saya telah terdengar lawangan azan, maka terbuka mata saya ni seluas-luas alam. Dekat depan mata saya ni, ibu saya tengah menggoncangkan badan saya. Katanya saya mengacau. Masa tu saya menangis, saya terus peluk mak saya masa tu. Jadi hal sebenarnya tu saya ceritakan kepada ahli keluarga saya pada keesokan hari. Jadi Fiz, sejak pada kejadian tu, kita orang pun tak lagi menggunakan bahagian rumah atas rumah kosong tu untuk nak jemur kain ke apa tak. Biarlah baju tak kering pun tak apa Fiz. Memang tak sanggup lagi dah orang kata nak menghadapi kenangan buruk. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Fiz kerana sudi untuk bacakan kisah saya ni. Saya minta maaf kalau katakan cerita ni tak seram. Apatah lagi penulisan saya ni agak tunggang langgang sikit kan? Dah lama saya tak karang penceritaan. Jangan risau Lily. Kalau katakanlah penulisan Lily ni, kalau Lily kata penulisan Lily tunggang langgang dan sebagainya, jangan risau. Sebab apa? Sebab saya dah lantik moderator-moderator yang berwibawa, yang boleh saya harapkan untuk retype cerita tu. Untuk maknanya bila diorang retype ni, bila diorang retype bermaksud diorang faham cerita tu tapi mungkin orang lain tak faham. Jadi diorang akan retype balik semua ni. Dan siapa yang kerja retype balik semua ni? Seorang je yang kita tahu. Siapa nama dia? Cuba komen di bahagian ruangan komen. Okey, terima kasih Lily di atas satu kisah yang menarik pada malam ini. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang kedua yang dikongsikan oleh Lily dengan kisah dia berjudul Terlupa Kain Jemuran. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Wisis. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, sekitar tahun 2007, aku masih bersekolah tahun 3 di Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Tapi bukanlah sekolah yang aku nak ceritakan sebenarnya. Kisah ni berlaku pada bulan September pada tahun yang sama. Ketika itu, ayahku menerima panggilan daripada Mak Long mengatakan bahawa Pak Long aku ni dah semakin lama semakin nazak. Macam-macam ikhtiar yang dah cuba dilakukan. Penyakit Pak Long yang dah pulih akan sakit balik. Jadi aku rasa korang pun dah boleh faham kot apa maksudnya kat sini. Jadi Fiz, kita orang sekeluarga ni bergeraklah ke rumah mereka yang terletaknya dekat Seberang Jaya. Okey, sedikit info tentang Pak Long saya. Pak Long saya ni, dia ni merupakan seorang imam di sebuah masjid dekat Seberang Jaya. Kalau dilihat pada secara kasar, Pak Long dan juga Mak Long saya ni berjaya mendidik anak-anak mereka. Ada yang jadi cikgu, ada yang jadi ustaz dekat pengurusan zakat dekat Kota Raya, ada yang menjadi engineer, manakala masih ada 2 lagi yang masih belajar pada ketika tu.
Jadi bila kita orang sampai je dekat rumah Mak Long pada petang Rabu tu, iaitu 3 hari sebelum malaikat Israel datang menjemput Pak Long, keadaan rumah Mak Long ni macam agak sayu sikit. Orang sekeliling yang terdiri daripada jiran-jiran dan juga adik-beradik tak berhenti-henti datang membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berdoa agar Pak Long diberikan semangat dan juga kekuatan. Jadi Fiz, ketika aku masuk ke dalam bilik di mana Pak Long terbaring dekat atas katil pada waktu tu, memang benar tentang keadaan dia. Dulu Pak Long ni berisi tau. Berisi, badan dia tegap berisi. Sekarang ni makin kurus. Dan seri wajah dia pun turun, berkurangan. Dan itulah janji Allah kepada hamba dia yang diuji dengan kesakitan. Namun, setiap sakit yang ditanggung, dosa si pesakit akan dihapuskan. Tapi pada saat tu juga terjegat sekejap sebelum berlari keluar. Kenapa? Aku terjegat sekejap kat situ sebelum aku berlari keluar. Pada waktu tu, aku terkejut. Aku terkejut dengan adanya seolah ada satu susuk tubuh berbulu halus dan sangat-sangat tinggi daripada lantai mencecah ke siling yang berada dekat penjuru bilik ni. Aku tak tahu apa benda yang mataku nampak sebenarnya. Apakah benar apa benda yang aku nampak ataupun benda tu sekadar bayangan je. Dan aku cuba mengintai semula ke dalam bilik, tapi benda tu dah tak ada. Jadi Fiz, pada waktu tu aku kembali ke pangkungan keluarga aku di luar sambil mendengar ahli keluarga berbual tentang dengan seorang ustaz. Sambil berbual dengan seorang ustaz. Jadi masa terdengar tu, aku tengok riak wajah Mak Long dan juga sepupu-sepupu aku agak sugul menahan kesedihan dikala mata mereka merah membasah. Tapi itulah Fiz, cuba korang beritahu. Siapa yang sanggup kehilangan seorang suami dan juga seorang ayah yang telah bersama dengan mereka selama ni? Tapi itulah, yang hidup akan pasti kembali pada pencipta dia. Maka mereka kena reda je lah kan. Jadi 2 hari kemudian, iaitu pada hari Jumaat, pintu kelas aku ni diketuk oleh abah yang segera nak membawa aku ke rumah Mak Long. Rupa-rupanya Pak Long telah kembali ke rahmatullah. Jadi bila dah sampai je dekat rumah Mak Long, kedengaran bacaan Yasin yang sangat-sangat kuat Fiz. Memang ramai orang yang ziarah Pak Long masa tu kan? Ada yang aku kenal, tapi selebihnya berkemungkinan datang daripada anak-anak karya masjid dan juga jiran-jiran tetangga. Jadi pada waktu tu aku duduk dengan ayah sedikit jauh daripada jenazah Pak Long yang sedang terbaring. Tapi pada waktu tu Fiz, mata aku ni dia macam tertumpu pada seseorang yang berada di celahan-celahan orang kata orang yang datang. Ataupun senang kata, aku memerhatikan seseorang yang berada di celahan para sepupu aku ni. Aku nampak ada seseorang tau. Ada seorang lelaki tua yang berjubah lengkap berseban. Aku nampak dia ni. Dan apa yang membuatkan mata aku ni tertarik untuk tengok lelaki ni adalah kerana baju dia yang sangat-sangat putih. Tapi keadaan dia pula tak sama seperti orang lain yang sedang sibuk membaca Yasin. Lelaki tu hanya duduk dekat situ dan hanya memerhatikan arwah Pak Long. Jadi pada waktu tu aku macam, ini kawan baik arwah ke? Orang-orang penting masjid ke? Aku tengok je lelaki ni. Jadi bila arwah dah siap dikafankan, Abang Long dan juga Abah termasuk aku bertolaklah lebih awal ke tanah perkuburan Masjid Berapit Pulau Pinang. Masjid Berapit Pulau Pinang, untuk melihat keadaan persiapan kat sana. Jadi Fiz, apabila kita orang melepasi kawasan masjid, terlihat satu kawasan dengan kemah bersama lampu-lampu Kalimantan yang siap terpasang. Jadi pada waktu tu mungkin barangkali AJK Masjid dah siapkan lebih awal lah kot kan.
Manalah tahu kan, tiba-tiba air nak hujan pada malam tu pula kan. Dan pada waktu tu yang terlihat cuma beberapa penggali kubur yang duduk berehat sedikit jauh daripada liang lahat yang dah digali kan. Dan diorang ni pula tak duduk dekat bawah kemah yang terang ni. Diorang tak duduk kat situ. Aku macam pelik juga, kenapa diorang tak duduk kat situ kan. Jadi selang 15 minit kemudian van jenazah pun tiba dengan rombongan keluarga juga. Dan saat tu kami bertiga keluar daripada kereta dan mula merapatkan diri kami bersama dengan rombongan tu. Dan saat tu Fiz, aku, Abang Long dan juga abah aku, kita orang ni macam menjadi keliru tau. Lampu-lampu Kalimantan yang tadi tu terang benderang tak lagi hidup seperti mana yang kita orang tengok 15 minit awal tadi. Kemah tu jadi gelap gelita Fiz. Hanya diterangi oleh lampu pekarangan. Dan sebelum seseorang memasangkan plug suis lampu Kalimantan tu, rupa-rupanya itu adalah penggali kubur tersebut. Tapi persoalan tu dibiarkan oleh ayah lah kan? Kita orang macam pelik, kita orang macam heran, tapi kita orang abaikan je kan? Jadi dipendekkan cerita, jenazah Pak Long selamat dikebumikan. Dan setelah bacaan talqin dan juga doa berkumandang, masing-masing pun bawalah diri meninggalkan kawasan tempat tersebut. Tapi Fiz, aku ni masih lagi tak puas hati tau. Aku tak puas hati bukan saja dengan lampu Kalimantan tu. Tapi aku tak puas hati siapa pula sekumpulan lelaki berjubah lengkap berserban putih berserban putih bersih yang berada dekat bawah kemah. Penampilan seakan lelaki tua yang berada dekat sisi arwah Pak Long yang terbaring pada petang tadi. Sama. Orang yang sama. Jadi aku macam pelik. Jadi Fiz, 100 hari sebelum kematian, sedikit info untuk kita semua. 100 hari sebelum kematian, ubun kepala hingga kaki menggigil dengan luar biasa selepas waktu asar. Dan ianya sangat indah bagi yang menyedarinya. Tapi bagi yang tak menyedari dia orang takkan rasa apa-apa. Jadi 40 hari sebelum kematian, jantung terasa berdenyut-denyut. Dan daun bertuliskan nama kita di Luh Mahfuz akan gugur dan disambut malaikat maut yang seterusnya akan mengikori kita. Jadi 7 hari sebelum kematian, diuji dengan kesakitan yang menyebabkan selera makan bertambah. 3 hari sebelum kematian, denyut di dahi tengah dan kita digalakkan berpuasa bagi bakal si mati ataupun bagi kita untuk memudahkan urusan bagi bakal si mati memudahkan urusan mandian jenazah. Dan 1 hari sebelum kematian ketika asar, denyutan di ubun-ubun menandakan kita tidak sempat menemui asar pada keesokan harinya. Ketika itulah kita patut mengucapkan kalimah syahadah. Bila aku fikirkan balik kan, aku macam agak tertarik tau. Aku agak tertarik dengan tanda 40 hari sebelum kematian ni. Malaikat pencabut nyawa akan ambil daun yang tertulisnya nama dan seterusnya mengikori bakal si mati. Adakah wajah malaikat Israel sangat mengerikan? Sebab hanya kini baru aku ingin bagi tahu kepada korang semua bahawa wajah yang aku nampak ataupun lihat dekat penjuru bilik itu sangat-sangat mengerikan. Ingat tak masa aku cakap yang masa aku jumpa Pak Long sebelum dia meninggal, aku ternampak sesuatu yang sangat-sangat tinggi dekat dalam bilik. Wajah tu sangat mengerikan. Tapi bila fikir-fikirkan balik, manusia mana boleh nampak malaikat, betul tak? Jadi tentang si tua dan juga kumpulan pemuda bawah kemah tu pula, barangkali hamba Allah yang dihantar untuk mengiringi arwah dari rumah ke tempat persinggahan sementara. Sebab aku yakin aku tak salah tengok pada petang tu dan aku tak salah tengok pada malam tu.
Mungkin mereka juga lebih awal bersiap sedia menerima kedatangan arwah ke alam barzah. Wallahu a'lam. Aku pun tak tahu. Sekarang Hafiz dah hampir 16 tahun. Dan aku berharap apa benda yang aku nampak tu dapat menjadikan iktibar pada kita semua. Mungkin ini adalah bahagian arwah yang dipertontonkan oleh Allah kepada kita semua kan. Semoga arwah tenang di alam sana bersama orang-orang yang beriman, insyaAllah. Al-Fatihah buat arwah Pak Long Mail. Sekian. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Wisis dengan kisah dia berjudul Sedia Menerima Kedatangan Dia. Saya faham saya mungkin bercakap tanpa suara tadi. Saya tertekan mute. Okey. Anyway, Wisis, terima kasih juga kerana berkongsikan kisah yang menarik dan juga orang kata kisah yang orang kata serve as a reminder kepada kita semua lah reminder kepada kita semua berkenaan dengan kematian. Terima kasih Wisis di atas satu perkongsian yang menarik. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni dan juga yang mana yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan TikTok gift pada malam ni. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Saya doakan semoga rezeki anda makin bertambah, dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang dikongsikan oleh Apple. Apple, jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum Cip. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Khabar baik. Okey. Saya harap Cip diberikan kesihatan dan sentiasa dirahmati Allah. Begitu juga kepada rakan-rakan pendengar The Segment. Terima kasih kepada Cip kerana sudi untuk bacakan kisah yang aku kirim hari lalu dan aku sangat-sangat hargainya. Alhamdulillah Cip, seperti yang aku expect, Cip boleh bercerita sambil merasakan situasi tu sekali. Itu aku tabik. Alhamdulillah. Okey Cip, seperti biasa, aku kenalkan diri aku sekali lagi. Nama aku Apple. Dan kisah yang aku kirimkan ni tak berkait dengan diri aku sama sekali, tapi ini adalah kisah yang dialami oleh arwah atuk aku. Atuk aku ni, dia ni adalah seorang Bilal. Dah 26 tahun menjadi Bilal di kampung dia dekat Pahang. Kat mana kampung dia? Okay, kampung dia dekat sekian. Okay. Saya tak boleh nak bacakan sebab dia kata dia tak bagi saya baca kan. Okay, tapi kampung dia dekat Pahang lah. Jadi apa yang aku ceritakan ni diceritakan oleh mak dan juga arwah kawan atuk, di mana kisah ini diceritakan oleh atuk sendiri kepada diorang. Jadi cerita dia macam ni, Pis. Atuk selalu menjadi orang pertama ataupun yang terawal datang ke subuh pada waktu ke surau pada waktu subuh. Dan tujuan dia datang awal adalah untuk prepare apa yang patut. Kunci surau juga hanya ada pada 2 orang saja pada ketika itu, iaitu pada dia dan juga pada seorang lagi Bilal, iaitu sahabat baik dia sendiri. Jadi bila sampai je dekat surau, atuk ni dia ada satu tabiat tau, iaitu membasuh kaki setiap kali ingat nak masuk surau. Tapi Fiz, surau kampung ni tak adalah besar sangat dan tak adalah kecil sangat, tapi yang pentingnya boleh muat untuk
orang kata buat solat tarawih lah, muat. Jemaah tu muat untuk buat solat tarawih. Dan keadaan surau masa tu masih menggunakan pintu kayu dan bercerminkan tingkap keping dan mempunyai hanya satu saja pintu keluar masuk. Tak ada pintu lain selain daripada pintu depan. Jadi pada waktu tu, lampu depan surau ni dibiarkan buka, terbakar. Jadi dalam keadaan surau masa tu dalam keadaan gelap waktu subuh ni, biasalah nama pun pakai mentol. Mana tahan sangat kalau hari-hari dah buka kan. Jadi pada waktu tu Atuk pun menujulah ke pintu utama untuk membuka kunci surau tersebut. Dalam masa Atuk berada tepat di depan pintu surau untuk buka kunci ni, Atuk terdengar macam ada suara, yang mana suara tu terdengar seperti orang macam berbisik. Kedengaran seperti orang macam sedang membaca dekat dalam surau, ataupun membaca dalam solat dalam keadaan yang dalam keadaan nada yang perlahan. Dia terdengar lebih kurang macam itulah. Atuk dengar dengan jelas bisikan tu, tapi tak tahu bacaan apa. Jadi pada waktu tu Atuk tak jadi buka pintu surau, sambil-sambil cuba untuk dengar suara tersebut dengan lebih jelas dengan meletakkan telinganya dekat pintu tersebut. Bila Atuk letakkan telinga dia dekat pintu tersebut, masih lagi dengar ada orang baca. Bismillah. Dengar dengan jelas suara tu, tapi tak tahu bacaan apa. Jadi pada waktu tu Atuk terus ke tingkap surau tersebut dengan perlahan-lahan. Masih lagi terdengar bisikan tadi tu, tapi masih belum tahu lagi makhluk apa yang tengah baca ni. Jadi pada waktu tu Atuk umpil tingkap keping surau tu untuk tengok keadaan dekat dalam surau tersebut. Masa tingkap tu terbuka, Atuk cuba perhatikan keadaan dekat dalam surau. Dan ini yang aku nampak, dan benda ni yang buat aku meremang setiap kali aku teringat kisah nipis. Atuk pada waktu tu dia ternampak ada dua susuk tubuh yang sedang berdiri tegak seakan-akan berpeluk tubuh menghadap ke kiblat. Dan dua-dua pasang tubuh tu betul-betul berdiri di tempat khas Bilal. Dan desikan bacaan tu terus berkumandang, dan Atuk masih dengar dengan jelas. Masih lagi dengar dia membaca ni. Atuk nampak orang tu duduk berdiri macam tu, berpeluk tubuh berdiri. Masa tu Atuk beristighfar je please, dan dah faham dah apa sebenarnya yang terjadi, dan Atuk tahu apa yang dia dapat perhatikan daripada tingkap keping surau tu. Benda tu bukan manusia. Mustahil manusia. Mustahil cip, mustahil. Kenapa manusia? Kenapa mustahil? Sebab mana ada manusia yang berani melakukan ataupun mahu melakukan ibadah solat dalam keadaan yang gelap gelita macam tu, dengan lampu surau yang masih lagi tak terbuka, dengan bacaan yang kita sendiri tak faham. Dan kenapa saya cakap mustahil? Sebab macam saya cakapkan tadi, pintu keluar masuk hanya satu. Mustahil sekali untuk manusia masuk ke dalam surau tanpa memasuki daripada pintu depan, yang mana pintu depan surau tu tak ada kesan terkopak, tak ada kesan pecah sekalipun. Surau tu satu jalan masuk, satu jalan keluar. Dan itu adalah satu logik akal yang membuatkan Atuk terus baca ayat kursi
dan menuju ke motor untuk mengambil torchlight. Dan sekali lagi Atuk ke arah tingkap tersebut untuk melihat susuk tubuh tersebut sambil mengetuk-ngetuk torchlight dia ni. Tak 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 tak. Dan kali ni apa yang Atuk nampak hanya tinggal satu je tubuh yang berada dekat tempat Bilal tadi. Yang mana pada awal tadi Atuk nampak dua. Kali ni satu je. Dan kali ni Atuk suluh lampu torchlight daripada tingkap keping tersebut ke arah susuk yang masih lagi berdiri dekat tempat Bilal tu. Dan bila Atuk suluh dekat kawasan tu, apa yang memeranjatkan Atuk, semasa Atuk tepat suluh dekat makhluk tersebut menghayunkan badan dia ke kiri dan ke kanan perlahan-lahan. Berbaluk tubuh. Dan tak lama kemudian, keadaan dalam surau tu masa tu sunyi. Badan dia masih lagi digerakkan ke kiri dan ke kanan, tapi kali ni dah tak ada bunyi bisikan tu dah. Jadi Fiz, kali ni Atuk terus ke pintu dan buka pintu surau tersebut. Dan masa membuka kunci pintu surau tersebut, Atuk terdengar ada satu suara. Dan Atuk rasa seperti ada makhluk yang sedang berdiri di sebelah kanan pintu surau tersebut, seolah-olah menunggu Atuk untuk masuk. Dan selepas pintu surau terbuka habis, Atuk terus masuk dan laungkan azan seperti betul-betul menginjakkan kaki ke dalam surau tersebut. Dalam keadaan yang gelap gelita, yang sunyi sepi. Dan semasa azan sedang dilaungkan, Atuk memandang ke arah makhluk tersebut yang masih lagi berada dekat tempat Bilal. Dan apa yang menyeramkan, Fish? Kan macam saya cakapkan tadi, makhluk tu dia gerak kiri kanan kan. Masa Atuk laungkan azan, badan makhluk tersebut berhenti bergoyang dan mula memusingkan badan dia ke arah Atuk. Kali ni apa yang Atuk perasan? Atuk tahu yang makhluk tersebut sedang memandang Atuk dengan keadaan yang marah. Dan dengan secara tiba-tiba, semasa Atuk melafazkan Hayya alal falah, makhluk tersebut terus berlari ke arah Atuk dengan laju seolah-olah ingin menekan Atuk sebab Atuk tengah azan. Kan? Hayya alal falah. Dia nampak benda tu datang. Dan dalam keadaan tu, Atuk betul-betul tutup mata dan dia habiskan azan dia. Dan sehingga azan selesai, Atuk masih lagi menutupkan mata dia dan dia merasakan macam ada angin di sekeliling tubuh dia ni. Dan bila Atuk buka mata perlahan-lahan, Atuk tengok dekat dalam surau tu dah tak ada dah kedua-dua makhluk tersebut. Atuk terus ke arah plug point, terus on semua lampu kipas, semua plug dia on. Jadi bila surau tu dah terang menerang, Pish, Atuk nampak keadaan surau tu bersepah. Rak-rak bacaan, buku-buku ilmu, mukadam, raihan, semua berterabur. Sejadah bertaburan dekat tempat Bilal. Atuk terus kemas, sikit-sikit dia kemas, dan dia pun dah bersiap sedia untuk melaungkan azan subuh. Dan sementara dia tengah mengemas ni, Atuk terdengar ada bunyi suara motor dekat luar surau. Dan pada ketika tu adalah Bilal kedua orang kampung yang datang, yang kita panggil dia sebagai Cik Kamar. Dan Cik Kamar ni selaku Bilal kedua kampung dan salah seorang sahabat baik pada arwah tu.
Jadi Cik Kamal ni pun bagi salam lah. Bagi salam kepada Atuk dan bertanya pada Atuk apa yang jadi. Assalamualaikum Haji, Assalamualaikum Ji. Apa dah jadi ni Ji? Berserak dia macam dia Ji. Waalaikumsalam Kamah. Ma ni tolong aku Ma kemas-kemaskan sikit ni Ma. Nanti lepas dah selesai solat subuh, nanti aku cerita apa yang dah jadi. Jadi Fiz, pada waktu tu Cik Kamar ni dia membuat kesimpulan di mana itu mungkin jin Islam. Jin yang selalu bertandang di pekarangan masjid ataupun surau. Wallahualam. Wallahualam. Okey Fiz, itu adalah bahagian yang pertama, part yang pertama. Saya akan kembali lagi dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua, atuk saya di surau yang sama. Terima kasih Cip di atas sudi untuk membacakan kisah saya ni. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Epul. Kisah misteri Bilal, kejadian di surau. Terima kasih Epul di atas satu perkongsian yang menarik tentang surau dan tentang arwah atuk dan juga kejadian dia di surau. Okey, mungkin kita ada penonton-penonton yang bukan beragama Islam yang tertanya-tanya masa saya cakap tadi, ada satu bahagian yang saya baca tadi. Dia kata kali ni apa yang atuk perasan, atuk tahu makhluk tersebut sedang memandang atuk dengan keadaan yang marah. Okey, dan secara tiba-tiba selepas ataupun semasa atuk melafazkan hayal al-falah, makhluk tersebut lari ke arah atuk dengan laju seolah-olah ingin menerkam atuk sebab atuk tengah azan. Apa maksud hayal al-falah? Okey, dekat dalam azan, you tahu azan kan, kita ada azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dan sebagainya tu. Okey, kita ada azan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dan kita ada dalam konteks azan tu dia ada hayal al-solah dan juga hayal al-falah. Okey, hayal al-solah tu dia punya maksud adalah marilah mendirikan solat. Okey, hayal al-solah. Dan hayal al-falah tu dia kata rush to success lah, ataupun marilah menuju kejayaan, hayal al-falah. So, jadi itulah maksud dia. Jadi bila dalam penulisan ataupun dalam konteks cerita arwah atuk ni, dia kata yang semasa atuk melafazkan hayal al-falah, maknanya semasa atuk melafazkan marilah menuju kejayaan, makhluk tersebut terus berlari ke arah atuk dengan laju seolah-olah ingin menerkam atuk disebabkan atuk tengah azan. Kan? Mungkin dia tak puas hatilah yang kita ni semua umat agama Islam ni nak menuju kejayaan dan dia cuba untuk menerkam kita disebabkan marah dan sebagainya. Wallahualam. Itu ada, hanyalah saya punya assumption sajalah berkenaan dengan orang kata dia punya perbuatan dia tu. Jadi tapi again, maksud hayal al-falah itu adalah marilah menuju kejayaan. Okey. Saya rasa itu saja guys untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.